perempuan, semua sama, kita sama. Semua akan kembali kepada Allah. Baik, jadi orang yang mati, apabila mati manusia dah putuslah oleh amalnya, habislah. Nak mengaji macam ni tak dapat dah kita. Telinga kita nak tadah dengar kuliah tak boleh dah, mati dah. Mata kita nak tengok kitab, tangan nak pegang kitab, kaki nak langkah masjid surau, nak solat jemaah, langkah kaki nak pergi majlis ilmu, tak ada dah. Tutup dah. Segala peluang amal ibadat, sama ada amalan zahir maupun amal batin, akan tertutup bila datangnya kematian. Habis dah. Nak jadi orang yang sabar, habis dah. Nak jadi orang pemaaf, habis dah. Bila datang mati, habis dah. Nak jadi pemaaf sekarang waktu hidup, nak jadi pemaaf sekarang waktu hidup, nak jadi orang yang suka bersangka baik sekarang waktu hidup, nak jadi pemurah sekarang hidup, nak jadi orang belajar agama sekarang waktu hidup. Begitu. Kalau mati, habis dah. Tak ada dah, tutup. Semua peluang ibadat tutup dah, habis. Kalau dia ada bekalan untuk diri dia sendiri yang Allah terima, mujurlah, alhamdulillah. Jangan kita harap amalan anak-anak. Meskipun Nabi kata begini, meskipun Nabi kata orang yang mati putus amalan, melainkan 3 perkara. Pertamanya wakaf, kalau dia ada buat. Kalau orang kaya bolehlah nak ada wakaf. Orang miskin nak wakafkan apa? Orang miskin nak wakaf apa? Tak ada. Pun wakaf ni pun kalau seandainya yang melakukan wakaf tadi orang tu betul iman dia. Kalau dia berwakaf tapi akidahnya sesat, tak jadi wakaf dia tu. Sebab tu di antara benda yang kita kena ambil tahu, ambil berat, akidah. Kena pastikan akidah kita betul. Akidah kita, pegangan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah mesti betul. Baik laki baik perempuan. Kena belajar berakidah supaya kita boleh pastikan akidah aku ni betul ke tidak, mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun sebaliknya. Sebab apa? Tadi ulama kata seandainya amalan zahir yang dilakukan tanpa ada 10 perkara amalan batin tadi, amalannya tak akan diterima oleh Allah. Contohnya dia beramal, contohnya wakaf dalam keadaan tidak ada iman. Dia beribadat, tubuh zahirnya melakukan ibadat tapi dia tak beriman. Apa maksud tak beriman? Tak beriman ni yang pertama dengan makna tak percaya langsung tentang Allah. Itu tak beriman. Yang kedua, tidak beriman dengan makna kefahaman dan kepercayaan terhadap Allah tu ada tapi salah. Dia percayakan Allah tapi kepercayaannya pada Allah tu salah. Makna dia tidak beriman. Jangan kita salah faham. Beriman ni asalkan percaya. Dah. Pastikan kepercayaan kita tu betul. Macam mana nak pastikan kepercayaan kita terhadap Allah tu betul? Kena ngaji. Bila mengaji, belajar, baru kita boleh tahu, oh selama ni pahaman aku betul lah, ataupun selama ni salah rupanya pahaman aku, salah rupanya akidah aku selama ni. Maka ada masa, ada kesempatan nak baiki. Kalau kita tak belajar, kita pun tak pasti betul ke tidak akidah kita selama ni. Sembahyang itu bukan akidah, puasa itu bukan akidah, tutup aurat bukan akidah, itu Islam. Itu amalan zahir, namanya Islam. Iman itu maknanya amalan batin, kepercayaan yang benar di dalam hati. Jadi sekarang ni cuba kita tanya dalam diri kita. Cuba kita tanya dalam diri kita, baik laki baik perempuan, yang mengaji, yang mendengar. Cuba kita tanya diri kita, adakah kita yakin kepercayaan dalam hati kita terhadap Allah betul dah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Jadi jawapan dia terpulang kepada masing-masing. Kalau kita kata betul, mana bukti? Mana bukti yang kita mengaku pengakuan aku selama ni betul? Mana bukti? Mana dalil yang pegangan kita betul? Sebab tu dengan ilmu, bila kita belajar ilmu akidah, kita sendiri akan dapat sema. Kita sendiri akan dapat pastikan selama ni kepercayaan aku bertepatan seperti mana yang diajar, yang diperintahkan. Oh, kalau kita belajar, boleh jadi barangkali jumpa kesilapan. Oh, selama ni kefahaman aku, pegangan aku terhadap Allah salah. Maknanya kalau salah dalam berakidah ni namanya tak beriman. Apa yang jadi dengan wakaf kita, dengan semayang kita, dengan haji kita, dengan umrah kita, dengan zakat kita, kalau seandainya akidah kita salah, apa yang kita dapat? Allah tak akan terima amalan orang yang tidak beriman dengan Allah. Allah tak terima. Jadi penat kita nanti. Buang masa beribadat, orang lain pun beribadat, orang lain sedekah kita sedekah, orang lain wakaf kita wakaf, orang lain semayang kita semayang, orang lain pergi haji umrah kita pun buat, tapi orang lain dapat faedah, dapat kebajikan yang banyak bawa balik akhirat. Kita rugi masa, rugi tenaga, rugi harta, buat seperti orang lain tapi akhirnya tidak dapat kebajikan. Kerana apa? Tidak cukup syarat yang nak membolehkan amalan kita diterima oleh Allah. Tapi tak berapa ramai yang nak fikir tentang masalah ni.
Ramai kita yang fikir asalkan buat Allah terima, asalkan buat Allah terima. Bukan begitu. Kalau sekadar buat, orang munafik pun buat. Kalau setakat solat, orang munafik pun solat. Haji, munafik pun buat haji. Zaman Nabi SAW, orang munafik itu, kafir munafik itu, yang bermuka-muka seperti sahabat, sedangkan hatinya tak beriman dengan Allah dan Rasul, mereka semayang. Adakah Allah terima amalan orang kafir munafik? Tak. Sebab apa? Akidahnya salah. Maka begitulah juga nasib kita. Seandainya kita semata-mata beribadat tapi akidahnya salah terhadap Allah, takkan terima. Jadi kita kena yakin, kena percaya apa yang dinasihatkan oleh alim ulama. Kerana mereka memang ahli dia, memang bidang ni, memang ahli dia. Jadi kita kena buang sikap ego kita. Dalam bab ibadat, dalam bab akhirat kita tak pandai. Boleh jadi dalam bab dunia ya kita tahu segala selok belok, macam mana nak jaga harta, nak banyakkan harta, itu kita pandai. Tapi dalam bab nak meraih pahala yang banyak, nak menjaga pahala dan sebagainya, ini bukan bidang kita. Sebab tu kita kena buang ego kita. Kalau kita nak dapat ilmu, nak belajar agama ni, kena buang ego kita. Setinggi apapun pangkat jawatan kita atas dunia ni, kena tolak tepi. Sebab tu tak ada hubung kait dengan sah batal ibadat kita. Kena buang. Jadi kena percaya. Ulama kata kena pastikan syarat-syarat ni cukup dalam diri kita, barulah nanti insya-Allah amalan kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, sebanyak apapun takkan diterima oleh Allah. Maka ini di antara perkara yang sepatutnya kita takut, risau, bimbang. Takutlah. Takut amalan kita Allah tak terima. Apa bekalan kita besok? Dosa dah tentu kita bawa balik. Dosa dah tentu banyak. Paling tidak pun kita harap setimbang lah, paling tidak. Jangan berat dosa daripada taat. Ni masalah taat kita Allah tak terima ni. Macam mana kita nak buat besok? Nak dapat syafaat? Belum tentu. Belum tentu lagi. Tak semua umat Nabi itu dapat syafaat. Ada yang tak dapat. Maka kata ulama, ini di antara perkara yang kita mesti risau bimbang. Kita kena fikir macam mana ni. Kalau mati malam ni, aku kena hadap dah benda ni. Kalau aku mati petang ni, aku akan hadap benda ni. Sebab tu kena ingat mati ni supaya kita segera lengkapkan, buat persiapan cepat-cepat. Buat persiapan mati tu cepat-cepat. Yang tak belajar, yang tak mengaji, betul-betul tumpukan fardu ain. Jangan malu, jangan segan, walau umur kita berapa pun. Uruskan masa kita. Waktu ni waktu belajar, waktu cari rezeki tu waktu lain. Jadi kita tak boleh nak menumpukan suatu amalan yang wajib, meninggalkan amalan yang wajib yang lain. Bukankah menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya wajib? Sama seperti semayang. Kalau solat kita tak buat, dosa. Fardu ain kalau tak ngaji pun dosa. Selama mana dosa? Selama tak melibatkan diri dengan belajar fardu ain, selama itulah duk tanggung dosa. 10 tahun tak pernah ngaji fardu ain, 10 tahunlah dosa ni. Jadi kita dah nak kena berganjak, nak kena melangkah dah, nak kena cepat-cepat dah. Kata ulama, sing-sing lengan baju dah. Kena sing-sing lengan baju dah. Ni dah akhir zaman dah. Kat media-media kecoh dah, beginilah, begitulah, 13 September lah, inilah itu, macam-macam lah. Tapi malangnya kita kecoh di situ, tapi tak ada tindakan pun. Apa yang berlaku tu tak berlaku. Apa yang Allah takdirkan akan berlaku. Apa yang Nabi janjikan akan berlaku. Ya'juj wa Ma'juj, Dajjal, Imam Mahdi akan berlaku. Akan sampai waktunya. Seorang pun tak boleh tahan benda tu. Sebab itu di antara janji Allah. Tapi apa tindakan kita? Nak tunggu Imam Mahdi dulu keluar baru kita nak datang kuliah belajar? Nak tunggu Dajjal keluar baru kita nak bawa kitab pergi mari ngaji? Sebelum tu kita kena buat persiapan. Sebab boleh jadi bangkitnya datang Imam Mahdi ni boleh jadi lambat lagi, ataupun Dajjal tu lambat lagi. Dabbatul ardu keluar daripada muka bumi ni lambat lagi. Masalahnya kematian kita tu boleh jadi besok. Boleh jadi sebelum keluarnya tanda-tanda besar kiamat ni, Allah ambil dah nyawa kita dulu. Jadi macam mana kita nak buat? Maka jangan tangguh. Itu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama tu nasihat. Orang yang beriman akan dapat ambil manfaat daripada nasihat agama. Kita jangan lupa, jangan leka. Biasalah tu manusia terleka, terlupa. Sebab tu Allah, Nabi suruh kita ni selalu duduk dalam majlis ilmu. Kerana daripada majlis ilmu tu nanti yang leka jadi teringat, yang lalai boleh ingat. Yang tak tahu jadi tahu. Kita ni memang sifat kita, manusia ni memang sifat kita leka, lupa, lalai. Memang dah. Yang nama manusia memang macam tu. Jadi apa benda yang kita kena buat supaya kita ni boleh ingat? Tu duduk dalam majlis ilmu.
Kalau kita tak duduk dalam majlis ilmu, mustahil kita akan dengar ataupun bersembang tentang benda ni selain daripada majlis ilmu. Di kedai kopi, kedai tom yam, kita tak akan sembang benda ni. Inilah dia 40 minit, 45 minit. Tu. Kalau tak ada dah lah. Kita cerita pasal gini, pasal begitu yang tak ada hubung kait pun dengan ibadat. Sebab tu Nabi kata orang-orang yang Allah pilih duduk dalam majlis ilmu, mereka itu adalah tetamu Allah yang nak diberi kebaikan, yang nak diberi kebajikan, yang nak diselamatkan dia daripada azab neraka Allah. Kerana dalam majlis ilmu itulah akan datang hidayah, petunjuk daripada Allah. Itu tanda Allah sayang kita, Allah nak baiki kita. Allah tahu kita banyak yang salah, banyak tak tahu, banyak yang tak betul dalam ibadat. Maka asbabnya Allah letakkan, Allah panggil kita, Allah kumpulkan kita, tak kira siapa pun, baik laki baik perempuan, yang leka yang tak leka, Allah kumpulkan supaya mendapat petunjuk daripada Allah. Kita sepatutnya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Kerana ada orang yang tak dipilih oleh Allah. Ada orang yang tak dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Tapi kita yang tak baik ini Allah pilih. Kenapa? Sebab Allah sayang. Alhamdulillah. Harap-harap seterusnya kita dipilih oleh Allah supaya seterus mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan harapkan amalan anak-anak, jangan. Kita kena usahakan amalan kita sendiri, kita kena usaha bekalan kita sendiri. Anak-anak ni tak tahu lagi, tak pasti lagi. Boleh jadi waktu kita hidup dengan dia taat dan sebegini, waktu kita tak ada besok. Kalau anak kita yang perempuan, lagilah duduk dengan kita, jaga aurat, jaga begini, jaga begitu. Bila dia dah dapat suami besok, dia dah ikut corak apa yang diwarnakan oleh suami dia. Kalau suami dia faham agama, tahu halal haram, mujur anak kita selamat. Kalau suami anak kita tu jenis tak fikir hal agama, berat kita. Sebab tu jangan harap bekalan daripada orang lain, jangan. Kita kena usahakan bekalan kita sendiri. Sebab kita nak musafir ni seorang diri, tak ada seorang teman tu. Nafsi. Kita nak berjalan ke alam barzah tu nafsi-nafsi, seorang diri. Bini tak teman, laki tak teman, anak-anak tak teman, kawan-kawan tak teman. Kita lah nak kena bawa bekal kita sendiri. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, kemudian ada pula datang daripada anak-anak, mujur, alhamdulillah, tak apa. Kira bonus lah. Yang kita takut, kita harap anak-anak, harap pahala orang lain kirim, tiba-tiba tak ada yang sudi nak bagi kita. Macam kita pula tangan kosong, tak ke susah kita nak minta tolongan siapa? Kita kena usahakan sendiri. Kita kena usaha sendiri. Mudah-mudahan Allah redha, Allah bagi berkah pada kita, insya-Allah. Dunia ni sementara je. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muhibbin. Sekaya apa pun, setinggi apa pun darjat kita akan tinggalkan bila-bila masa saja. Mati kita sekejap lagi, terlucutlah semua tu. Maka wakaf. Jadi orang yang ada harta benda, buatlah wakaf. Buat wakaf. Jangan orang, sebab tu Allah bagi kita kekayaan, keluasan harta lebih daripada orang lain supaya kita dapat peluang ni lah. Orang miskin tak boleh nak wakaf, kita orang kaya. Buat wakaf, jangan bakhil. Buat wakaf, fikirkan ini wakaf ni akan jadi jariah aku. Tapi syaratnya dia beriman, dia solat. Apa yang jadi kalau seorang yang tak solat tapi berwakaf? Dia tak solat tapi dia buat wakaf banyak, adakah dia dapat? Jawabnya dia tak dapat. Kerana amalan orang yang tidak solat digantung oleh Allah. Sia-sia wakaf dah. Harap-harap nanti jadi pahala yang mengalir, tiba-tiba dia termenung dalam kubur. Termenung tak apa kalau kena belasah dengan malaikat. Allahu akbar. Jadi kena pastikan. Sebab tu dalam ibadat jangan suka-suka. Kena tahu syarat-syarat ibadat kita diterima oleh Allah, syarat-syarat ibadat kita mendapat pahala. Apa benda dia? Apa benda yang kita mesti kena usahakan? Kalau tak nanti jadi angan-angan. Macam tadi lah, dia tak solat tapi dia wakaf, harapkan pahala. Memang ada pahala tapi digantungkan oleh Allah kerana dosanya tidak mendirikan solat. Kecuali dia bertaubat dan mendirikan solat, barulah dapat faedah daripada setiap amal yang dia buat. Kalau dah rugi sangat-sangat. Dan keduanya, jadi orang yang ada harta berwakaflah. Wakaflah. Nak tahu bab wakaf, belajar fiqh sana. Nak wakaf harta yang macam mana? Apa benda yang boleh diwakafkan? Apa benda yang tak sah diwakafkan? Belajarlah. Bab wakaf tu ibadat. Bila kata ibadat mesti kena ada ilmu yang menunjukkan. Dan yang keduanya, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Sama ada ilmu dunia sekalipun. Contohnya dalam pekerjaan kita di sini, kita ada kemahiran lebih daripada orang lain, kita kongsikan ilmu tu kerana Allah.
Selain pada tugasan kita, tanggungjawab kita, kita niat kita nak kongsikan ilmu ni kerana Allah. Mudah-mudahan dia dapat ilmu daripada kita, jadikan asbab untuk dia cari rezeki. Kita dapat pahala. Dia gunakan kemahiran yang kita ajar tadi untuk mencari rezeki yang halal, menjalankan tanggungjawab untuk anak bini dia, kita dapat pahala. Walaupun yang kita kongsikan itu ilmu dunia, lebih-lebih lagi kalau dikongsikan ilmu akhirat, tu lebih-lebih lagi lah besar ganjaran pahala dia. Jadi jangan lokek ilmu. Kerana ilmu tu jadi jariah kita besok. Kita mati dah, lama dah, tapi pahalanya sampai, tak putus-putus sampai. Sebab apa? Orang-orang yang kita kongsikan ilmu tadi beramal, ambil manfaat daripada ilmu tu. Jadi yang pandai masak, kongsikan masak. Yang pandai menjahit, kongsikan jahit. Ikutlah. Yang pandai bertukang, kongsikan ilmu pertukangan dan sebagainya. Kerana ilmu itu juga menjadi jariah, pahala yang akan mengalir sentiasa sampai kiamat besok. Meskipun kita dah mati beribu tahun. Ni pengarang-pengarang kitab ni, subhanallah, berapa ratus tahun dah meninggal, tapi jadi jariah ni sampai pahalanya. Orang yang baca, orang yang beramal, semua sampai masuk dalam buku akaun dia. Hebat dah ni. Hebat ni. Bukan sini je baca kitab ni. Bayangkan berapa ribu orang, ratus ribu orang yang mengaji, semua pahala masuk dalam buku amalan dia. Subhanallah. Nanti di hari kiamat kita akan tengok pengarang-pengarang kitab agama, ulama-ulama ni bagaimana kedudukan di sisi Allah. Memang kat dunia ni kita pandang sebelah mata je, sebab mereka tak ada apa-apa pun. Dia tak ada kehebatan macam kita, rumah macam kita, kenderaan macam kita. Tapi tunggu nanti hari kiamat, tengok macam mana kedudukannya di sisi Allah. Kemudian ilmu yang diambil manfaat dengan dia, mana ilmu yang baik lah, bukan ilmu yang sesat. Ilmu yang sesat jangan, ilmu yang sesat jadi jariah juga, tapi jariah azab lah. Kita hidup menyebarkan pahaman sesat, orang lain ngaji dengan kita pahaman sesat tu, siaplah besok jadi jariah kita tu. Bukan jariah nikmat tu, jariah azab. Na'udzubillah. Berapa ramai yang ikut ajaran Syihab tu. Contohnya kesesatan dia tu, dia kena bertanggungjawab. Semua tu jadi jariah dia tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bertaubat kepada Allah Ta'ala semua. Hati-hati. Kemudian dan yang ketiga, anak yang beriman. Sebab apa? Kalau tak beriman dah memang Allah Ta'ala tak terima dah. Macam mana nak kirimkan pahala kepada mak bapak kalau dia sendiri tak beriman kepada Allah? Kita ni contohnya, macam mana nak sampai pahala amal kebajikan kalau akidah kita sesat? Takkan jadi jariah untuk mak bapak kita. Lepas tu kita kena pastikan akidah kita betul. Kalau kita niat, aku nak jadi anak soleh, aku nak buat kebaikan supaya ibu bapa aku dalam alam kubur besok, ataupun ibu bapa aku dalam kubur tu dapat pahala, dapat jariahnya. Kena pastikan akidah kita betul. Kalau akidah kita salah, takkan ada amal yang kita terima. Kalau tak ada amal yang sah, bagaimana nak menyampaikan pahala itu kepada ibu bapa kita? Sedangkan amalan kita pun tak sah, tak diterima oleh Allah. Jadi mengaji akidah, ngaji sifat 20, ngaji sungguh-sungguh. Cari jadual waktu, ngaji istiqamah. Jangan kata tak boleh, boleh insya-Allah. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoakan baginya, kata ulama tak syarat doa. Dia tak berdoa ni, macam abang-abang ni duduk bersila ni, sampai pahala pada ibu bapa ni. Walaupun tak doa, ya Allah kau sampaikanlah pahala kuliah tadi kepada mak ayahku, namanya tak payah. Kata setengah ulama, dia automatik sampai. Selagi pertalian darahnya tu sah, sampailah secara automatik dia sampai. Dia berzikir, dia baca Quran, dia iktikaf, semua sampai, tak perlu niat. Yang perlu niat ni seandainya kata ulama dia tak ada darah daging, tak ada hubungan darah daging, kawan-kawan kita yang tak ada darah daging, contoh kita ada kawan dah meninggal dunia, kita nak hadiahkan pahala, niatkan, ya Allah sampaikanlah, seandainya ada pahala daripada bacaan qul huwallahu aku ni, sampaikanlah kepada almarhum sahabat aku Polan bin Polanah binti Polan contohnya, insya-Allah tidak mustahil dengan kekuasaan Allah sampai manfaatnya kepada si mati itu. Itu akidah kita. Di antara akidah kita ahli sunnah wal jamaah, sampai pahala kebajikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada pahaman kata tak sampai, doa tak sampai. Dia kata tak perlu doa, kan sampai pun, dia dah mati lah kata dia. Itu bukan pahaman kita tu. Pahaman kita sampai dengan izin Allah, sampai.
Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Apa sahaja yang anak dia buat, sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara, sampai kepada mak bapak tadi. Mak bapak duduk berehat dalam kubur. Orang mati ni, para muhibbin rahimakumullah, dia akan tahu daripada mana datang kebajikan tu. Dia ketahui daripada mana kebajikan tu datang, daripada anak dia ke, anak sulung dia ke, anak tengah dia ke, anak bongsu ke, kawan-kawan dia ke, dia tahu. Tu dia tahu. Tak percaya, mati dia dulu, nanti baru tahu. Ulama dah kata macam tu. Dia kenal daripada mana, oh ni pahala ni datang daripada siapa. Dia seronok. Oh rupanya inilah anak yang aku paling benci dulu kat dunia ni. Rupanya pahala hari-hari ni sampai daripada dia rupanya. Baru tahu. Baru dia tahu. Tidak waktu hidup dia lekeh, pandang lekeh anak tak pandai, anak tak ada kata tiada segala amalan yang jahat-jahat. Ada pun amalan yang jahat tak sampai, tapi dengan syarat anak-anak buat jahat tadi bukan sebab ibu bapa yang ajar. Kalau kejahatan, kemaksiatan tu yang dilakukan oleh anak-anak tu disebabkan oleh ibu bapa yang ajar, itu sampai dosanya kepada ibu bapa. Waktu kita hidup, kita ajar anak kita cara berpakaian macam tu, cara pergaulan macam tu, kita tak larang pun, kita tak tegur pun. Bila kita mati, dia meneruskan perbuatan tu sampai dosanya, azabnya kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Habis waktu dah, nanti sambung lagi lah. Mudah-mudahan walaupun sekejap, mudah-mudahan ada manfaat dan berkah ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ahli kutuli unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.